Siaran pertama Buletin Didik 17 Februari 2021. Anda bersama saya, Nur Halifah Gani. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melancarkan saluran khusus TV pendidikan secara terestrial Didik TV KPM. Saluran yang pertama kali diperkenalkan dan mula bersiaran mulai hari ini diyakini dapat membantu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR khususnya kepada murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Didik TV KPM jelas Perdana Menteri akan menyiarkan program-program berteraskan kurikulum dan kokurikulum KPM selain berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga tingkatan 6, program bercorak didik hibur atau entertainment serta kandungan yang dihasilkan oleh murid. Ia juga menerapkan kandungan pembelajaran sepanjang hayat yang memberi fokus kepada nilai murni dan pembangunan karakter murid. Tambah Perdana Menteri, KPM mengambil inisiatif menghidupkan semula slot program TV pendidikan secara terestrial sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac tahun lalu. Ia sebagai usaha membolehkan murid mendapat bahan pembelajaran melalui televisyen khususnya yang tidak mempunyai akses internet atau peranti yang sesuai. Justru Didik TV KPM diyakini dapat membantu pelaksanaan PDPR yang mana ibu bapa juga dalam masa sama boleh meluangkan masa menonton bersama anak mereka. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Apabila sekolah ditutup, maka pastinya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu, KPM komited untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid bagi membolehkan mereka mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan Didik TV KPM secara maya bersama-sama Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin pagi tadi yang disiarkan secara langsung menerusi program Malaysia Hari Ini MHR Terbitan TV3. Didik TV KPM disiarkan setiap hari menerusi saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify bermula 7 pagi hingga 12.30 malam. Sehubungan itu, beliau mengharapkan kerjasama daripada semua pemegang taruh termasuk murid, guru dan ibu bapa dalam menjayakan agenda besar pendidikan ke arah yang lebih cemerlang demi masa depan generasi pewaris negara. Tan Sri Muhyiddin dalam pada itu mengakui kaedah PDPR secara dalam talian belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh disebabkan beberapa kekangan. Kerajaan juga sedar bahawa murid-murid terdiri daripada pelbagai latar belakang, sama ada di kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan pedalaman. Oleh yang demikian, kita perlu terima hakikat bahawa pelaksanaan PDPR secara dalam talian masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam tempoh yang singkat. Ini ialah kerana sebahagian besar murid tidak memiliki peranti sesuai dan juga faktor kekangan akses kepada internet. Kita tahu hampir setahun anak-anak Menyedari cabaran yang dihadapi murid, guru dan ibu bapa, kerajaan jelas beliau komited mempelbagaikan sumber pembelajaran khususnya ketika pandemik COVID-19 termasuk menyediakan slot program TV pendidikan secara terestrial.
Didik TV KPM yang mula disiarkan hari ini mempunyai kelainan tersendiri jika dibandingkan dengan slot pendidikan sebelum ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata saluran khusus untuk pendidikan itu menampilkan kelainan merangkumi 3 aspek utama bagi mengukuhkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Bezanya, pertama sekali satu saluran khusus. Yang kedua, sebelum ini kita hanya bercakap tentang konteks kurikulum, apakah yang dibelajar di sekolah dan sebagainya. Namun kini ianya lebih menyeluruh, lebih luas. Itu merupakan satu pendekatan dan juga masa daripada 7 pagi sehinggalah ke 12 tengah malam. Jadi banyak pengisian yang kita boleh buat dalam tempoh tersebut bagi memastikan murid ini mendapat yang terbaik. Tambahnya, saluran khas itu relevan dengan keadaan semasa bagi memastikan semua murid memperolehi akses kepada subjek mata pelajaran yang mempunyai sukatan kurikulum dan ko-kurikulum kebangsaan. Saluran itu juga akan menampilkan guru-guru yang berpengalaman luas bagi membantu sesi pembelajaran dan pengajaran murid yang berada di rumah. Turut ditampilkan pelbagai program menarik yang lain termasuk kandungan didik hibur dalam usaha memberi nilai tambah kepada murid. Setiap program akan sentiasa dipantau serta ditambah baik dari semasa ke semasa bagi memastikan kandungannya kekal relevan dan selari dengan keperluan murid dan guru. Datuk Dr. Razi berkata demikian ketika ditemu ramah dalam program MHI pagi tadi. Beliau turut meluangkan masa melawat studio didik TV KPM bersama pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad MPB Datuk Dr. Syed Husin Al-Junid dan pengarah urusan Kumpulan MPB Datuk Iskandar Mizal Mahmud. Dalam pada itu, usaha KPM membawakan saluran khusus TV pendidikan secara terestrial dilihat satu usaha positif dalam membantu semua murid yang menghadapi cabaran tidak dapat ke sekolah ketika PKP dikuatkuasakan. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim berkata saluran khas itu mempunyai liputan menyeluruh termasuklah keperluan pengajaran dan pembelajaran PDP bagi calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Malahan untuk calon SPM kita dah mulakan sejak tahun lepas di mana kita ada Road of Success to SPM 2020. Jadi ini adalah kesinambungan daripada usaha yang kementerian lakukan dengan penambahbaikan lagi. Tambahnya, KPM turut komited dalam memberi sokongan dan bantuan yang diperlukan guru dalam menjayakan sesi pembelajaran dan pengajaran mereka melalui saluran khas itu. Selain aktiviti kurikulum, pelbagai kegiatan ko-kurikulum seperti sukan, kesenian dan pelbagai pertandingan turut diberi liputan. 3 program sedia ada iaitu Trio on Point, Topik dan Breakfast at Night juga tidak ketinggalan dalam menyediakan kandungan yang relevan dengan dunia pelajar. Yang dikatakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP sedang dalam cadangan mewujudkan satu model khas alat elektronik mampu milik. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata cadangan itu bagi membantu ibu bapa yang mempunyai anak ramai membeli peranti bagi proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR susulan pandemik COVID-19. Pihaknya memberi jaminan harga yang akan ditawarkan adalah di bawah RM2,000 dan mampu dibeli golongan berpendapatan rendah. Kita yakin dalam masa terdekat, kita dah berjumpa dengan pengusaha dengan pemain industri ini dan hari Rabu ni kita akan ada mesyuarat bersama dengan KPM. Sebab kita tahu juga apa spek yang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi yang perlu untuk pelajar mereka. Datuk Rosul berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan dan pemeriksaan di sebuah pusat penjualan dan servis komputer di Kuala Terengganu baru-baru ini. Dalam pada itu mengenai OPS Catut 8.0, seramai 343 peniaga diperiksa membabitkan 651 barangan sehingga 11 Februari lepas. Daripada jumlah terbabit, 341 peniaga telah diberikan notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi mendapatkan maklumat harga dan kos belian barangan berkenaan serta untuk mengesan sekiranya wujud elemen pencatutan. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Malaysia
GPMS menyatakan sokongan terhadap langkah Kementerian Pendidikan KPM memperkenalkan saluran TV pendidikan. Ia dalam usaha memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dapat berjalan dengan lebih baik sambil memuji inisiatif Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin. Presiden GPMS Muhammad Alif Anas Mat Nur berkata ia adalah inisiatif terbaik bagi memastikan pelajar mendapat akses pendidikan dengan lebih menyeluruh. Ini adalah merupakan satu inisiatif yang terbaik bagi menyelesaikan masalah utama iaitu kekurangan peranti, gadget dan juga kekurangan data, internet dan sebagainya. Dengan adanya saluran TV pendidikan melalui Didik TV KPM ini, ianya akan menyelesaikan masalah-masalah utama ini. Tambahnya, GPMS juga terbuka untuk berbincang dan mencabar idea dengan KPM bagi memastikan proses PDPR terus diperkasa ke tahap terbaik untuk memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kami berharap warga KPM, warga guru sentiasa mengambil inisiatif bagi memastikan proses pembelajaran di kalangan para pelajar ini sentiasa dapat dilaksanakan dengan jayanya dengan memenuhi aspirasi pendidikan kebangsaan. Program berteraskan kurikulum dan kokurikulum yang disiarkan di Didik TV KPM merangkumi dunia pendidikan, program bercorak didik hibur serta kandungan yang dihasilkan oleh murid. Selain itu, program antarabangsa yang bersesuaian akan turut dimuatkan. Berdebar besar dan hampir putus asa. Itu antara yang bermain di fikiran pelajar yang bakal menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM, CJ Vocational Malaysia SVM dan CJ Tinggi Agama Malaysia STAM tahun ini yang mana amat mencabar susulan pandemik COVID-19. Begitupun hari-hari terakhir dimanfaat sebaiknya sebagai persiapan kendiri menjelang tarikh keramat 22 Februari ini. Laporannya kita bersama wartawan Ezrina Amir Hamzah. Mendekati pelajar tingkatan 5 di Ibu Negara siang tadi, mereka memaklumkan pelbagai perasaan ada tak kala kurang 10 hari sahaja lagi untuk menduduki peperiksaan. Rata-rata bimbang dengan apa yang dipelajari selama ini tidak mencukupi untuk menjawab soalan nanti. Saya takut saya tak dapat apa yang saya nak dapat lah. Result saya takut tak memuaskan saya. Selalu pagi-pagi saya ikut jadual sekolah. Sebab sekolah buat jadual, study apa semua kan. And then tengah hari macam tu, sekolah kadang-kadang cikgu buat kelas, cikgu sejarah, maths semua buat kelas. And then petang macam tu, baru saya kadang-kadang buat Google Meet dengan kawan-kawan. Peperiksaan yang sebelum ini terpaksa ditunda turut menambahkan tekanan. Nak dekat-dekat ni rasa berdebar juga lah nak jawab SPM sebab selama ni menunggu. Mula bila dengan tanggung, mula rasa macam okeylah, ada banyak masa lagi dah, boleh relax dulu lah. Lepas tu makin lama dah makin tanggung, makin stres. So maksudnya persediaan pun makin lama makin dah macam bercelaru sikit. Lepas tu sekarang ni kena push lagi sebab lagi nak dekat dah. Begitupun kepada yang hampir putus asa, bersyukur kerana ada ibu bapa, guru dan rakan yang sedikit sebanyak membantu menaikkan semangat. Saya pernah rasa macam tu, rasa macam memang betul-betul macam tak nak belajar. Saya rasa macam memang give up dengan everything yang berkenaan dengan studying lah. But sometimes ada kawan-kawan saya yang ajak saya untuk belajar semua. Dia bagi saya semangat lah untuk saya cuba untuk improvise saya punya pembelajaran. Sama seperti peperiksaan yang lain, memandangkan kami tidak boleh pergi ke sekolah, saya telah menggunakan platform online Google Meet dan Zoom untuk memikirkan soalan-soalan. Bukan sahaja pelajar, ibu bapa dan guru-guru telah mengadaptasikan online distance learning ini. Tidak dinafikan, online distance learning ini amatlah susah untuk kami. Sebelum ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM membuat keputusan untuk meminda tarikh peperiksaan awam berkenaan setelah mengambil kira situasi semasa. Jika bukan kerana pandemik pun, peperiksaan adalah sesuatu yang mendebarkan kerana ia bakal menjadi titik permulaan bagi masa depan yang lebih cerah. Ditambah pula dengan cabaran pembelajaran secara dalam talian dan juga peperiksaan ditangguhkan pada tahun lalu. Mungkin kita boleh berserah ataupun gunakan detik-detik terakhir ini untuk berusaha sehabis baik kerana itu adalah tanggungjawab anda sebagai pelajar.
Bermula dengan kempen kesedaran alam sekitar di sekolah, akhirnya mampu menjana pendapatan yang disalurkan kepada murid kurang berkemampuan. Inisiatif itu diambil Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Bayan Lepas Pulau Pinang yang mengumpul dana bagi skim pinjaman tablet dan data internet percuma untuk muridnya. Menurut Guru Besar Sangga Sunaya, 90% daripada 130 murid sekolah itu memanfaatkan PDPR dengan kaedah bukan dalam talian atau offsite. Kaedah secara dalam talian pula kurang sambutannya kerana kekangan sebahagian besar murid daripada keluarga B40. Pihak sekolah kemudiannya mengambil inisiatif mengumpul dana dengan jualan beg boleh guna semula sebagai kempen mengurangkan penggunaan beg plastik. Menariknya, dalam tempoh seminggu, 1,500 beg yang dijual pada harga RM10 setiap satu habis dijual sekaligus menjana pendapatan RM15,000. Sekolah turut menerima RM9,000 hasil tajaan NGO dan individu yang prihatin. Hasilnya dimanfaatkan kepada 83 murid untuk menerima bantuan termasuk pinjaman tablet bagi mengikuti kelas online. Jangkaan saya 100%. Itulah sasaran saya. Setiap murid, walaupun murid itu di kawasan pedalaman, kami akan uruskan untuk mereka kemudahan internet dan lain-lain untuk mereka. Mereka yang kurang berkemampuan juga menerima pakej data internet percuma yang ditanggung pihak sekolah. 2 juruteknik turut berkhidmat bagi menangani sebarang masalah teknikal. Pihak sekolah berikhtiar untuk membagi tab yang percuma. Ini akan menggalakkan pelajar-pelajar kita dapat akses pada internet. Ini adalah satu cubaan yang baik. Jadi mereka nak belajar pun susah. Cadangan ni memang baik untuk setiap murid-murid yang belajar di sekolah ni. Baik untuk semua orang. Menurut Sangga lagi, pihaknya sedang mengumpul dana bagi membolehkan tablet kepada baki 43 murid yang dikenal pasti. Buat persediaan dengan betul, pastikan semua peralatan ada, jangan gopoh. Sebab bila kita datang ke Dewan Periksaan dengan keadaan yang tidak turun atau gopoh, kita akan hilang keyakinan untuk buat. So, jangan menyerah sebelum masuk ke tempur. Okay, dan buatlah yang terbaik. Lepas itu, insya-Allah kita lepaskan ataupun tinggalkanlah pada Allah untuk menentukan. Yakin diri dulu. Yakin diri. Kamu telah prepare dengan baik, sudah sedia dengan baik. Execute your plan. Buat dengan baik, sehabis baik. Bila keluar dari dewan itu, pastikan kamu yakin kamu sudah buat yang terbaik. Mula-mula ingat, baca soalan dengan baik. Bila kita baca soalan, gariskan apa yang dia tanya. Bila kita dapat garis apa yang dia tanya, barulah kita dapat fokuskan jawapan kita. Saya mendoakan semua murid dapat jawab dengan baik, tersusun dan rapi. InsyaAllah. Ambillah masa, bertenanglah, ya. Bismillah, salawat, baca soalan betul-betul, minta doa daripada ibu bapa, minta doa daripada guru-guru, minta halalkan ilmu supaya bila kita masuk saja dalam Dewan Peperiksaan, segala beban kealpaan itu Allah angkat dan Allah gantikan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, insya-Allah. 3 beradik dari Kampung Cempaka, Kuantan, Pahang mengakui lebih selesa mengikuti pembelajaran menerusi saluran didik TV KPM. Muhammad Syafiq Baitullah Muhammad Nordin Tan 15 berkata dia bersama 2 adiknya Nur Syafiqah Arisha 10 tahun dan Muhammad Syakar Basirun 8 tahun cenderung melihat didik TV sebagai platform mengajar yang lebih baik. Menurut 3 beradik ini, dengan adanya saluran berkenaan, mereka berasa seperti berada di dalam kelas berbanding kaedah pembelajaran menggunakan aplikasi dalam talian. Pada masa sama, saluran ini memberi penerangan yang lebih jelas walaupun tidak dapat bertanya soalan kepada cikgu. 3 beradik ini adalah murid Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Soi, Kuantan, Pahang. Sementara itu, ibu mereka, Baziah Salihuddin, 36 tahun berkata, kewujudan saluran didik TV adalah inisiatif terbaik kepada pelajar untuk mengikuti pembelajaran. Ini kerana anak-anaknya dapat mengikuti sesi pendidikan mengikut tahap masing-masing selain mengakui usaha kerajaan itu adalah yang terbaik sebelum mereka kembali ke sekolah.
Pelbagai usaha dilakukan guru untuk memastikan ilmu yang diajar sampai kepada pelajar dengan baik. Kebiasaannya, guru menggunakan medium Google Meet, Telegram dan Zoom Meeting untuk sesi pembelajaran. Dan seorang guru memilih aplikasi yang semakin menjadi kegemaran anak muda ini sebagai medium mengajar, berbanding platform biasa seperti Google Meet dan Telegram. Hari ini belajar lagi dengan cikgu ulang kaji bab 5 tingkatan 4 iaitu perjanjian Aqabah 2. Okey, jika soalan, jelaskan isi kandungan perjanjian. Namun bagi memastikan pelajar tidak jemu dengan cara sedemikian, semakin ramai guru memilih aplikasi TikTok yang kini menjadi kegemaran anak muda. Antaranya seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syarin Kangar Perlis, Nurlida Muhammad Pisul yang menggunakan alternatif berbeza untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Selain itu, beliau juga sanggup membelanjakan duit poket sendiri bagi membeli peranti, peralatan studio dan menghias 3 studio mini di rumahnya. Sekarang PDPR banyak video-video yang ditayangkan di YouTube ya. Contohnya mata pelajaran sains, matematik, sejarah, geografi, pendidikan Islam, pendidikan moral, begitu banyak di YouTube. Okey, apa yang awak boleh lakukan, pilih satu video tersebut dan cuba kaitkan video yang awak tonton tu dengan cerita yang awak suka. Daripada awal, permulaan dan akhir. Dan at the same, pada masa yang sama, cuba ambil nota-nota yang penting daripada video tersebut. Cuba pejamkan mata, ingat balik apa yang awak dah dengar, dah tonton dan apa yang awak dah tulis. Okay? Dan cuba faham dan cuba tulis balik semula dalam bentuk karangan. Pelajar sekolah di Afrika Selatan memulakan kembali sesi persekolahan Isnin lalu selepas ia ditangguhkan dari bulan Januari berikutan penularan strain baharu virus COVID-19. Begitupun, ibu bapa dan guru masih bimbang persediaan menerima kembali murid dan pelajar dalam norma baharu tidak mencukupi. Kebanyakan sekolah terlalu padat dan sudah tentunya ini menimbulkan kegusaran mengenai penjarakan fizikal. Malah pemantauan amalan itu juga sukar kerana jumlah pelajar yang terlalu ramai. Dianggarkan kira-kira 70 pelajar menghadiri setiap kelas di negara itu dengan setiap sekolah mempunyai kira-kira 1,720 orang pelajar. Afrika Selatan baru sahaja keluar daripada gelombang kedua COVID-19 dengan kes harian turun daripada 20,000 pada awal bulan lalu kepada purata 2,000 kes bulan ini. Gunung berapi paling aktif di Eropah, Gunung Etna di Itali, menyemburkan debu dan lava sejak semalam. Operasi sebuah lapangan terbang berhampiran juga terpaksa ditutup sementara waktu. Letusan berpunca dari kawah di bahagian tenggara Etna dan aliran lava boleh dilihat dari jarak beberapa kilometer jauh. Kawasan sekitar dilitupi debu. Paling terkesan lapangan terbang Catania. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Etna merupakan antara destinasi pelancongan popular di Itali dan meskipun dianggap berbahaya, ramai tertarik dengan pemandangan dari letusan Gunung Etna, terutamanya aliran lavanya. Lain pula kisahnya di Belanda. Cuaca sejuk dan bersalji membuatkan orang ramai keluar meluncur di pelbagai lokasi termasuk terusan air yang beku. Namun sekumpulan individu termasuk remaja berdepan malang apabila ais berkenaan pecah. Bukan sekadar terpaksa menahan kesejukan melampau, usaha menyelamatkan mereka juga kelihatan agak sukar kerana permukaan ais yang licin. Baik, sekian Buletin Didik hari ini. Sebelum berpisah, saksikan gelagat sekumpulan kanak-kanak mengikuti program pembelajaran luar bilik darjah di Perancis. Jangan lupa sentiasa patuhi larangan pencegahan COVID-19 dan amalkan gaya hidup sihat. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.